Hai, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita untuk subjek matematik tahun 5 dalam unit 6 yang bertajuk ruang. Ini unit baru ya untuk kamu untuk tahun ini. Jadi kamu akan belajar menyatakan ciri-ciri poligon sekata dengan merujuk kepada sisi, penjuru, paksi simetri, sudut dan penjuru. Okey, pertama, kamu kena tahu apakah ciri-ciri poligon sekata. Ciri yang pertama ialah ia mempunyai bentuk yang tertutup. Okey, bentuk yang tertutup tu maksudnya macam ni. Di antara dua poligon ni, okey, yang mana satu bentuk yang tertutup. Obviously nampak yang ini tertutup. Okey, poligon sekata mesti tertutup. Ini bukan ya. Ciri yang kedua ialah semua sisi lurusnya ialah sama panjang. Okey, contoh begini. Yang ini poligon sekata, yang ini bukan. Kenapa? Sudahlah sisi dia tidak lurus, dia lagi tidak sama panjang. Jadi pertama tadi dia mesti tertutup. Yang kedua dia mesti sama. Sisi dia ni lurus dan sama panjang. Yang ketiga, saiz semua sudut sama besar. Saiz sudut. Sudut tu yang mana? Sudut tu yang bahagian dalam ni. Ni sudut dia sama besar. Ini ialah poligon sekata. Cuba compare dengan bentuk yang sebelah. Bandingkan dengan bentuk sebelah ni. Tengok sudut dia. Dia ada sudut begini, ada sudut yang besar, ada sudut yang kecil sikit, ada sudut yang lagi kecil. Jadi ini bukan poligon sekata. Nama dia poligon tak sekata. Okey, seterusnya. Bilangan sudut sama dengan bilangan penjuru. Okey, ini sudut sama dengan bilangan penjuru. Apa tu penjuru? Penjuru tu maksudnya yang tajam ni. Bucunya ni kita panggil penjuru. Okey, ini penjuru. Jadi sama. Penjurunya ada 5. Sudut pun ada 5. Jadi ia adalah poligon sekata. Yang terakhir, bilangan paksi simetri sama dengan bilangan sisi lurus. Bilangan sisi lurus ni yang ini sisi yang lurus. Sisi lurus ada berapa? Ada 5. Bilangan paksi simetri. Yang ini kebanyakan murid terlupa. Cikgu apa tu paksi simetri? Saya lupa sudah. Okey, jadi cikgu bagi tahu dulu. Kita refresh balik. Apa itu paksi simetri? Paksi simetri ni ialah satu garis lipatan pada suatu bentuk geometri supaya bentuk itu dapat bertindih tepat apabila dilipat. Ada satu garis ni, bila kamu lipat contoh ni kertas, bila kamu lipat di tepat-tepat di garisan ni, dia akan ngam-ngam tepat-tepat yang di sebelah kanan sama dengan di sebelah kiri. Dia bertindih tepat-tepat. Itulah garis simetri. Contoh ini kan, cikgu garis di sini. Bila garis di sini, bila kamu lipat, kamu akan dapat begini. Separuh sudah. Di atas lipat ke bawah. Maksudnya, ini adalah garis simetri. Dapat bahagian di atas dengan di bawah tu ngam-ngam. Sama besar, sama saiz, sama bentuk. Itu ialah paksi simetri. Okey, satu lagi. Garisnya atas ke bawah begini. Bila kamu lipat, kamu akan dapat bentuk yang ini. Bentuk kiri akan sama dengan yang sebelah kanan. Kalau lipat ke kanan pun begitu juga. Bila kamu lipat, kertas tu akan jadi ngam-ngam. Tepat-tepat bertindih. Tidak ada terlebih. Sama saiz dan sama bentuk. Jadi, inilah garis paksi simetri. Okey. Jadi ada berapa paksi simetri? Untuk yang ini. Ini contoh cikgu bagi segi 4 tepat. Okey, kejap. Ini untuk segi 4 tepat paksi simetrinya ada 2. 1,
2. Nanti kita tengok contoh lain untuk paksi simetri ya. Okey, cuba kamu lihat untuk poligon sekata, contoh poligon sekata yang cikgu tunjukkan ni. Okey, ada berapa paksi simetri? Yang mana yang dikatakan paksi simetri? Ini yang pertama. Yang mana bila kita lipat kertas ni, contoh ada kertas begini. Lipat di tengah-tengah ni, bentuk di sebelah kiri akan sama dengan kanan. Sama saiz dan sama bentuk. Jadi inilah paksi simetri. Okey, ada 1 paksi simetri, 2 paksi simetri, 3 paksi simetri, 4 dan 5 paksi simetri. Maksudnya poligon sekata ini mempunyai 5 paksi simetri dan 5 bilangan sisi lurus. Okey, sekarang kita belajar apa itu perpenjuru. Perpenjuru ialah garisan lurus yang dibuat dari penjuru ke penjuru yang bertentangan. Ingat penjuru ke penjuru yang bertentangan. Contoh, ini penjuru, dia tidak boleh pergi sini, dia mau pergi yang bertentangan. Bertentangan dengan dia yang ini. Yang ini pun bukan. Jadi garis lurus inilah yang dipanggil perpenjuru. Sama juga yang garis lurus ini kita panggil perpenjuru. Contoh lain, ini perpenjuru bagi poligon sekata yang ni. Kamu ambil satu pusat, satu titik, dia tidak boleh pergi sini ya, dia mesti pergi penjuru yang bertentangan, bukan yang sebelah. Yang sebelah tidak mau. Yang bertentangan ada 2, 1, 2. Ada 2 perpenjuru, 3, 4 dan 5. Okey, ini contoh perpenjuru. Dia garisan lurus tu penjuru ke penjuru yang bertentangan. Ini contoh poligon sekata yang lain. Ingat, dia penjuru ke penjuru, penjuru ke penjuru. Yang di tepi tidak boleh. Ke penjuru lain saja, yang bertentangan sahaja. Ini maksudnya perpenjuru. Okey, kita akan belajar 6 jenis poligon sekata. Untuk kali ini, yang pertama ialah segitiga sama sisi. Yang kedua, segi empat sama. Yang ketiga, pentagon. Yang keempat, heksagon. Yang kelima, heptagon. Dan yang keenam, oktagon. Biasanya murid-murid senang untuk hafal. Yang ini memang hafal segitiga sama sisi, segi empat hafal, pentagon dia ada 5. Okey, yang murid-murid selalu tertukar ialah heksagon dengan heptagon. Heksagon ni ada 6 sisi, heptagon 7 sisi. Okey, untuk kalau cara cikgu ingat ialah cikgu tengok S. S ni untuk 6. 6 tu dia ada 6 sisi. Lepas tu kalau heptagon, T ni untuk 7, dia ada 7 sisi. Itu cara cikgu ingatlah. S ni 6, T 7. Jadi itu perbezaan dia. Kalau ada 7 sisi, heptagon. Kalau 6 sisi, heksagon. Okey, dan ini 8 sisi, oktagon. Okey, kita akan tengok dulu segitiga sama sisi. Apa ciri-ciri dia? Yang pertama, bilangan sisi lurus dia ada 3. Sisi lurus tu yang mana? Yang tepi ni ya. 1, 2, 3. Kedua, bilangan penjuru dia ada 3. Penjuru 1, 2, 3. Yang ketiga, bilangan paksi simetri ada 3. Okey, di mana paksi simetri? Saya tunjukkan paksi simetri bagi segitiga ni ialah
Bayangkan ni satu kertas, bila kamu buat garisan tengah di sini, okey, dan kamu lipat dua, sebelah kiri dan sebelah kanan dia akan sama bentuk dan sama saiz. Ini satu paksi simetri. Okey, dua paksi simetri. Dan tiga paksi simetri. Sorry ya kalau sengit-sengit. Jadi tidak ada pembaris ini. Kamu yang ada pembaris. Jadi ada tiga paksi simetri untuk segitiga. Sudut ada tiga. Sudut yang mana kita sudah belajar tadi sudut. Ini sudut. Satu sudut. Dua sudut. Tiga sudut. Dan yang terakhir bilangan perpenjuru. Ingatkah bilangan perpenjuru tadi macam mana? Bilangan perpenjuru ialah bilangan penjuru ke penjuru. Cikgu padan begini. Bilangan penjuru ke penjuru. Satu garis bilangan penjuru ke penjuru. Contoh ini ya, kita ambil dari sini. Ini penjuru. Dia mempergi penjuru yang bertentangan. Ini penjuru sebelah dia. Ini pun penjuru sebelah dia. Adakah penjuru yang bertentangan? Tiada. Bila tiada penjuru yang bertentangan, jadi bilangan perpenjurunya ialah, ini maksud perpenjuru tadi. Penjuru ke penjuru bertentangan. Bilangan perpenjurunya ialah sifar. Sebab tiada penjuru yang bertentangan. Okey, seterusnya. Segi 4 sama. Bilangan sisi lurus dia ada 4. Bilangan penjuru dia ada 4. Bilangan paksi simetri dia ada 4. Okey, mari kita tengok di mana bilangan paksi simetri bagi segi 4 sama. Okey, ini 1, 2, 3 dan 4. Okey, ingat paksi simetri ni bila kita lipat garisan ni, bentuk dan saiz dia sama. Sebelah menyebelah. Bilangan sudut dia ada 4. Di mana sudut dia ni? Ini sudut. Sudut dia ialah 90 darjah. Kalau 90 darjah kita buat petak begini. Ini sudut tegak 90 darjah. Seterusnya bilangan perpenjuru. Bilangan perpenjuru ialah pada tadi penjuru ke penjuru yang bertentangan. Okey. Kita ambil warna merah lah. Penjuru, ini satu penjuru ke penjuru yang bertentangan. Maksudnya yang ini. Satu. Ke tepi tidak boleh ya. Ke tepi tidak boleh. Ke tepi tidak boleh. Dia mau penjuru yang bertentangan saja. So ini lagi satu. Okay, jadi ada berapa perpenjuru dia? Ada 2 sahaja. Yang dakwat yang kalau merah ada 2 sahaja perpenjuru. Seterusnya pentagon. Okay, pentagon ada 5 sisi lurus, ada 5 penjuru, ada 5 paksi simetri. So, kita lukis paksi simetri. Kalau kamu lukis, kalau ada soalan kamu guna pembaris ya, jangan macam cikgu. Dan lukis mesti melebihi ni bentuk lah, biar dia terkeluar. Buat garis putus-putus sampai ke bawah. Ini adalah satu garisan paksi simetri. 1, 2, 3, 4. Sorry ya, saya ingat ini tidak guna pembaris. 5. Okey, jadi ada 5 paksi simetri. Sudut, ada 5 juga sudut. Okey, sudut kamu tahu yang di tepi-tepi ni lah. 1, 2, 3, 4, 5 sudut. Dan yang terakhir, bilangan perpenjuru. Perpenjuru maksudnya penjuru ke penjuru. Cikgu padamlah dulu supaya kamu nampak mana perpenjuru dia ni.
Ingatlah, penjuru ke penjuru yang bertentangan. Dia tidak mahu tu yang sebelah-sebelah. Yang bertentangan. Okey, jadi kita mulakan dengan satu sudut dahulu. Contoh, saya mula dari sini dulu. Ke penjuru bertentangan, maksudnya ke tepi-tepi tidak mahu. Mesti yang bertentangan dengan dia. Okey. 1, 2. Okey, ada 2 sudah. Tambah lagi, kita mula dari sini pula. 3, 4. Okey, 4 sudah. Adakah lagi yang belum kena sambung? Ni belum. 5. Jadi ada 5 penjuru. Semua penjuru sudah saya kasih link dia, penjuru ke penjuru yang bertentangan. So ada 5 penjuru. Ingat, kalau kamu jawab soalan ni guna pembaris. Seterusnya kita pergi ke heksagon. Heksagon ada 6 sisi lurus, ada 6 penjuru. Ini sisi lurus, ini penjuru. Ada 6 bilangan faksi simetri. Mari kita lihat di mana faksi simetri yang saya maksudkan. Okey, kalau kita garis, kita lipatkan di tengah-tengah garisan ni, dia akan jadi sama besar dan sama bentuk sebelah kanan dan kiri. Itulah faksi simetri. 1 faksi simetri, 2 faksi simetri, 3 faksi simetri, 4 faksi simetri, 5 faksi simetri dan 6 faksi simetri. Sorry tidak guna pembaris. Kalau kamu buat, gunalah pembaris biar dia cantik-cantik. Seterusnya ada 6 sudut. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sudut. Dan penjuru. Okey, penjuru ni yang kamu kena kira ada berapa penjuru. Penjuru ni ialah penjuru ke penjuru yang bertentangan. Sebelum cikgu buat, cikgu padam dulu. Supaya kamu boleh tengok di mana yang sebetulnya. Nanti takut terkeliru dengan penjuru yang asal. Okey, kita akan lukis penjuru. Okey, cikgu guna warna merah. Cikgu akan lukis penjuru. Penjuru ni kita mula dari sini. Dia tidak boleh pergi ke penjuru sebelah. Tidak boleh pergi penjuru sebelah. Dia mesti pergi penjuru bertentangan. Okey, 1, 2, 3. Siap, 3. Lepas tu kita mula di sini pula. 3 sudah. 4, 5, 6. Okey, 6 sudah. Kita mula sini pula. 6. Lepas tu 7, 8. Yang ini sudah ada. Jadi jangan lagi buat sekali. 8, 9. Okey, jadi semua sudah bersambung. Ini dari sini 9. Jadi penjuru bagi heksagon ialah 9. Okey. Terusnya kita masuk ke heptagon. Heptagon ni dia ada 7 sisi lurus. Dia ada 7 penjuru. Bilangan faksi simetri ialah kamu garis buat satu garisan. Bila kamu lipat di tengah-tengah garisan ni, dia akan sama besar dan sama saiz kiri dan kanan. Ini pun ada 7. Cikgu baru buat satu garisan. Nanti kamu boleh cuba buat 2 garisan sampailah 7. Ada 7 garisan faksi simetri. Okey.
Lepas tu bilangan sudut pun ada 7 juga. Yang kita mau tahu sekarang berapa bilangan perpenjuru. Okey, sebelum kita mau tahu, kita padam dulu ni. Macam mana cara mau cari bilangan perpenjuru. Kita mula dengan satu tempat dulu. Okey, yang ke kanan ke kiri tidak boleh. Dia mahu penjuru ke penjuru yang bertentangan. Jadi mula dari sini. 1, 2, 3, 4. Di sini lagi. 5, 6, 7, 8. Sini lagi. 9, 10, 11. Sini lagi. 12, 13. Mulai dari sini lagi. 14. Jadi semua sudah cikgu sambungkan. Okey, ada 14 perpenjuru bagi heptagon. Okey. Seterusnya, oktagon. Okey, oktagon ni dia ada 8 sisi lurus. 8 penjuru, 8 paksi simetri. Ingatlah paksi simetri yang kita garis tadi supaya bila kita lipat dia sama bentuk dan saiz. Ada 8 juga. Ada 8 sudut dan perpenjuru. Kita mau cari perpenjuru sekarang. Ada berapa perpenjuru bagi oktagon? Kita mula dari sini. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu sini 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu sini 11, 12, 13, 14. Di sini 15, 16, 17. Lepas tu sini 18, 19. Lepas tu yang ni 20. Kalau kamu tengok yang ini dan ni dia lengkap sudah. Ada sudah dia punya garisan perpenjuru dia. Jadi perpenjuru bagi oktagon ada 20. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.